Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua topan-topan, haters-haters, supporters-supporters yang mendoakan brotherhood, mendoakan gua dan family gua. Salut. Okey. Hari ni ramai orang suruh bagi gua pendapat. Ni orang minta gua bagi. Okey. Ada kebaikannya apabila apa yang kau minta tu gua bagi. So ramai yang minta pendapat tentang apa yang berlaku pada hari ini berkenaan dengan tentang Abid Liu lah, ya. Ustaz Abid Liu. Baik. Korang minta pendapat, gua bagi pendapat. Okey, pada hemat gua, okey, pada pengalaman gua, okey. Dia macam ni. Apa yang berlaku apabila seseorang itu cuba membuat satu perkara yang baik, okey, secara dasar dia, Malaysia ni macam mana-mana negara pun, okey, benda yang baik kita sokong, okey, benda yang baik orang mesti sokong. Tak ada isu kenapa benda-benda baik ni orang tak sokong, okey. Tapi itu orang di Malaysia ni, kalau kita nak buat benda baik, kan, terutama apabila dia melibatkan jabatan, melibatkan pihak berkuasa, dia jadi ada satu perkara lain yang masuk campur dekat situ. Okey? Bukan gua cakap semua jabatan jahat, tidak, gua tak cakap, jabatan is jabatan. Jabatan is jabatan. Jabatan tu bukan manusia. Jabatan itu adalah satu institusi yang termasuk di dalamnya merangkumi undang-undang, termasuk politik. Tu taik dia. Politik dia tu antara taik dia lah, ya. Kepentingan, banyak benda yang di dalam jabatan ni, okey. Jadi gua nak sampaikan pesanan lah, ataupun nasihat kepada Abid Liu dan juga sesiapa saja dalam perjuangan yang menyokong Abid Liu, kawan-kawan dia, korang-korang yang support Abid Liu, mohon sampaikan ni pada Abid Liu. Sebab nak jumpa dengan Abid Liu pun, kan, kita masing-masing sibuk, dia pun sibuk, gua pun sibuk juga. Gua walaupun PKP ni gua jarang keluar rumah, tetapi gua masih lagi uruskan ada beberapa kes kemalangan. Okey. Jadi berdasarkan pengalaman gua, sekali lagi gua tekankan, pengalaman gua tak sama dengan pengalaman orang lain. Okey. Menjadi pejuang ni bermaksud dia kena berjuang lah, dia kena fight lah, isu sama ada jabatan bagi permit ke, isu sama ada polis bagi permit atau tidak ke, isu sama ada mendapat sokongan daripada ahli politik ke, mendapat sokongan daripada YB ke, sama ada lokasi itu selamat atau tidak selamat ke. Itu benda yang kalau kau fighter, kalau kau pejuang, benda tu jadi benda nombor ke belakang. Bukan tidak difikirkan, tetapi belakang. Okey. Ya betul, kepentingan keselamatan tu memang perlu ada. Brotherhood pun ada SOP, kita pun ada, kita punya TMP dan sebagainya. Tetapi itu belakang-belakang. Yang pentingnya orang selamat, Kalau macam kes Abid Liu ni, bekalan bantuan dapat disampaikan. Okey, baik, macam mana untuk mengatasi masalah yang pada gua ni bukan kali pertama Abid Liu kena. Ni bukan kali pertama Abid Liu kena. Dulu pun dia kena kecam juga. Dulu dia pun kena sampai nak ada tindakan juga ke atas dia. Samalah juga Brotherhood daripada tahun 2007 dulu, banyak kita dah kena masuk lokap banyak kali lah, polis pun tahu. Okey, pada gua isu bantuan Abid Liu sehingga mendapat ada orang kata halangan begini, walaupun kita tidak dengar sepenuh cerita lagi sebab benda tu baru hari ni, tapi gua menyampaikan pandangan gua. Isu dia pada hemat gua adalah berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan jabatan ataupun agensi-agensi yang berkaitan di sana, di lokasi dia, tempat dia nak tolong orang tu. Okey. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah ni? Sebenarnya, macam gua cakap tadi, jabatan ni dia merangkumi banyak benda, undang-undang, kepentingan politik, kuasa, jawatan dan sebagainya. Benda ni semua ada. Siapa yang pernah bekerja dalam government mesti tahu benda ni mesti wujud. Okey. Jadi bagaimana untuk mengatasi isu dalam jabatan ni? Okey, ikut cara Brotherhood. Sebab kita dah berjaya. Brotherhood dah berjaya mengatasi masalah jabatan ni. Nombor satu,
adakan perjumpaan dengan jabatan. Itu penting. Jom pada Abid Liu dan kawan-kawan, gua nasihatkan berjumpa face to face macam gua. Ketuk pintu jabatan, pergi. Mana JK Amal tak puas hati, mesti ni jumpa. Mana ketua pengarah mana tak puas hati, mesti ni jumpa depan-depan. Cakap depan-depan, tak payah cakap dekat Facebook, tak payah cakap ikut live, tak payah buat serial media apa tu, televisyen, tak payah. Jumpa face to face. Cakap apa lu tak puas hati, apa gua tak puas hati. Okey? Jumpa, ketuk pintu. Sebagaimana Brotherhood dah buat, kita dah jumpa banyak jabatan dah. Mana-mana jabatan tak puas hati dengan Brotherhood, kita jumpa. Tak ada masalah. So, mohon Abid Liu dan kawan-kawan, kalau boleh untuk mengelakkan daripada kejadian ini berulang lagi, ketuk pintu jabatan. Sebagai contohnya, jabatan apa yang terlibat dalam isu bantuan makanan, bantuan bagi pakaian ni semua ni. Kena cari jabatan mana. Kita kena selidik mana jabatan berkaitan. Ketuk pintu dia, cuba adakan kerjasama. Cuba adakan gandingan kerjasama. Itu nombor satu. Nombor satu, kena adakan kerjasama, silaturahim. Kena adakan jalinan silaturahim tu dulu, supaya mereka faham apa kita nak buat. Kan? Adakah tindak tanduk itu akan mengganggu tanggungjawab mereka? Kan? Adakah tindak tanduk kita itu akan merosakkan imej mereka? Kita kena jelaskan. Kalau mereka tak faham, kita jelaskan. Pada peringkat mana yang boleh menjejaskan imej jabatan tersebut. Okay? So, jumpa. So, dalam perjumpaan tu, ini penting. Ini poin penting. Kalau korang nak jadi fighter, kau kena ingat apa Landu cakap ni. Bila kau dah masuk pintu jabatan, pegang orang yang paling tinggi. Dengar cakap gua. Pegang orang yang paling tinggi. Pegang kalau boleh menteri. Ketua pengarah. Dapatkan nombor dia. Okey? Jalinkan kerjasama bukan dari peringkat NGO dengan jabatan, tetapi peringkat antara kemanusiaan. Sebagai contohnya, gua dengan Fadilah ada nombor WhatsApp. Gua dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur ada nombor WhatsApp. Jumpa. Okey? Kenapa gua cakap pegang orang paling tinggi? Sebab macam gua cakap tadi, dalam jabatan ni bukan semua orang jahat, dan bukan semua orang baik. Ada yang dalam jabatan tu dia ada kepentingan politik. Ada orang dalam jabatan tu dia ada kepentingan kuasa. Ada orang dalam jabatan yang salah guna kuasa. Ada orang dalam jabatan yang ada makan rasuah. Ini semua ada. Kalau tak ada SPRM kat Malaysia ni. Senang ceritalah. Kalau gua cakap benda ni salah, SPRM tak wujud kat Malaysia. Kes rasuah report kat polis je. Okay? Macam negara lain. Betul So, pegang orang paling berkuasa dalam jabatan tu. So, sebenarnya banyak yang masalah timbul ni bukan peringkat yang paling atas. Kebanyakan masalah antara NGO ataupun perjuangan atau apa-apa, kumpulan aktivis. Kebanyakan masalah dia adalah di tengah-tengah orang dalam jabatan ni. Peringkat yang tengah ke bawah. Dia bukan peringkat atasan sangat. Kebanyakan ni berdasarkan pengalaman gua lah. Berdasarkan pengalaman gua. Sebab orang kementerian. Jabatan ni bawah kementerian. Kementerian is berubah-ubah. Politik menang, dia tukar. Tukar menteri. Politik ni menang, tukar menteri. Politik ni menang, tukar menteri. So, kementerian is basically governed by political punya figure. Okay? Dan political punya figure, diorang lagi suka sebenarnya kalau apa-apa yang melibatkan bantuan pada rakyat ni. Betul. Brotherhood kita pernah jumpa dengan Fadilah dulu, kemudian bertukar kerajaan, kita jumpa dengan Barubian, kan? Kemudian Fadilah masuk balik, kita jumpa balik, kan? So sebenarnya orang politik ni sebenarnya dia lagi suka, kan? Kalau ada bantuan-bantuan macam ni, selagi tidak memburukkan imej dia akan suka, kan? Sebab benda betul, kan? Kita nak bantu, kita yang offer, betul tak? Bukannya sesiapa paksa Brotherhood pun. Kan? Bukannya ada sesiapa paksa Abid Liu pun. Kan? Tidak ada sesiapa memaksa. Okay? Jadi kebanyakan orang dalam kementerian ni, dia akan setuju pun. Kan? So tidak ada isu. Tetapi taik dia adalah bahagian tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni banyak taik. Yang report-report pada Brotherhood ni sebenarnya orang tengah-tengah ni. Orang tengah-tengah ni banyak taik ni.
Orang tengah-tengah tu. So ni hati-hati kepada semua nak jadi fighter, semua nak jadi pejuang yang nak belajar tentang sistem, sebab kita akan menentang sistem. Mana sistem yang tak betul tu, kita fight. Okay? Jadi kita nak hapuskan pengaruh orang tengah-tengah ni. Jadi once you dah ketuk pintu pejabat kerajaan, you kena direct contact dengan orang top atas ni, supaya tidak jadi isu. Okay? Sekiranya jadi isu sekalipun, orang atas yang peringkat atas ni sudah dimaklumkan. Mereka sudah maklum, kan? Sebagai contoh, kalau JKR, kita maklumkan dulu. Okey? Dan sebagaimana mana usaha-usaha Brotherhood, kita juga mohon, Abid Liu dan kawan-kawan dia ni yang bagus ni, maklumkan dulu pada jabatan ni, bro, bagi simple, bro, dengarnya dekat Sabah ni, kawasan-kawasan ni ada isu bantuan tak sampai, sampaikan kepada mereka dulu, dan jangan pergi terus terkejah je. Jangan terus terkejah, lepas tu bawa orang Astro. Isu kat tu, kan? Kau terjah kawasan orang, kau bawa orang stesen, kau bawa media, ataupun kau ada unit media, masak tu, kan? Brotherhood tak ada unit media, kita tak ada unit media. So ini menimbulkan sedikit, orang kata, pada gua salah sangka lah, yang mereka pun takut, jabatan orang takut, ni Abid Liu datang dengan media ni, bukan dia ada saluran dengan Astro ke? Orang tengah-tengah cuak kan? Orang tengah-tengah tu cuak Jadi ini antara isu dia sebenarnya, yang gua dapat lihat lah, berdasarkan pengalaman gua. Ni Abid Liu dengan Astro ni, bukan dia ada jejak Abid Liu ke? Kacau, kan? Jadi bagi mengelakkan salah sangka ni, kan, ataupun perasaan tidak sedap hati ni antara orang jabatan dengan kita, sampaikan pada dia dulu, bro, gua dengar dekat kawasan sini, contoh, kita bagi contoh, kawasan kat Sabah sini, ada masalah bantuan tak sampai, ada masalah orang lapar, tolong sampaikan bantuan. Kalau dalam masa seminggu tak sampai, kita sampai. Cakap macam tu. Bagi dia peluang dulu buat kerja. Sama dengan Brotherhood, kan? Ambil gambar, hantar dekat JKR, hantar dekat PBT, bro, gua bagi lu 3 hari, lu tak settle, maruah lu bawah kaki gua. Macam tu je cerita dia, kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bro. So bagi peluang pada jabatan untuk buat kerja. Macam sekarang ni, kau nampak Brotherhood macam relax sikit PKP, kan? Nombor 1 sebab PKP lah, Nampak tak sekarang ni Brotherhood relax sikit, Nombor 1 sebab PKP. Kita hormat orang yang mengatakan lebih selamat untuk duduk rumah ataupun keluar 10 km radius saja, kita hormat. Dan nombor 2, sebab baru-baru ni JKR ada buat Aku Janji baru. DBKL ada buat Sifa pothole melalui WhatsApp. Report pothole melalui WhatsApp. Sama juga dengan Perak, sama juga dengan Johor. Jadi mereka semua dah bangkit. Apabila mereka sedang menunjukkan satu langkah ke arah kebaikan terhadap rakyat, kan? Kita janganlah push juga, kan? Kita kena faham, kan? Diorang ni slow. Punai tu landu dalam puji-puji dia kutuk juga. Okay? Kita kena faham diorang ni slow sikit. Jabatan slow. Diorang tak macam kita. Kita boleh buat suka hati mak bapak kita, duit kita, kan? Diorang ni pakai duit rakyat. So logik jugalah. Peruntukan dan sebagainya, paperwork dan sebagainya. So kita faham, So kita bagi diorang peluang. Buat kerja diorang. Kalau tak settle juga, barulah kita masuk campur. Itu nama dia fighter. Kau jangan pula kau gedah tempat orang lain, tiba-tiba gedah, bawa media tiba-tiba. Ini memang akan jadi isu. Okay? Terutama Sabah dengan Sarawak. Sebab Sabah Sarawak ni, pengalaman gua, dia punya undang-undang tak macam Semenanjung sangat. Sebagai contoh, JKR Sarawak, JKR Sabah, setahu gua lah, dia punya cara perjalanan kerja diorang tak ikut sangat federal punya constitution. Ni ikut pengalaman gua. Diorang ada kuasa ke atas
beberapa jurisdiction di Sabah Sarawak memang bawah mereka sendiri. Ni kena faham, Sabah Sarawak ni kita kena faham. Walaupun Sabah dan Sarawak itu sebahagian daripada Malaysia, tetapi dia punya undang-undang tu ada lain sikit lah. Ada lain sikit. Ini berdasarkan perjanjian-perjanjian lama lah. Ini berdasarkan perjanjian-perjanjian lama. Kita kena hormat lah. So, dari segi itu, kita mohon Abid Liu dan kawan-kawan dia, kalau ada media yang mengikuti dia, cuba faham isu ni. Jangan kita nak terlalu cepat menyalahkan sesiapa sangat. Okey? Setuju, mana tak setuju boleh tulis, mana setuju boleh cakap setuju. Orang jabatan pun dipersilakan, korang ada pengalaman dengan Brotherhood. Okey, tengok sekarang ni Brotherhood okey, dengan JKR okey, dengan Datuk Bandar okey, kita tak ada masalah sekarang. Cuma ada beberapa lah PBT yang masih lagi yang nak mencuba kita, nak menduga kita, dan kita masih alu-alukan lah sebarang dugaan. Sebab pejuang ni dia memang menjadi pejuang ni tak semestinya kau kena disayangi. Betul? Ni untuk korang yang nak jadi golongan-golongan muda yang nak memperjuangkan sesuatu. Landu nak ingatkan korang, menjadi pejuang ni bukanlah sesuatu yang semestinya kau disayangi. Ada masanya kau akan dibenci. Tetapi selalunya lepas kau mati, baru dia ingat, oh dia ni buat ni dulu, oh dia ni buat tu. Tapi tak apalah, lepas kita mati kau nak cakap apa, cakap lah. Janji, tanggungjawab kita untuk memperbetulkan keadaan tu, kita dah cuba laksanakan. Itu yang paling penting. Bab kata gua, hidup berjuang. Hidup ni mesti ada perjuangan, bukan sekat kerja, balik rumah, main dengan bini, tidur, main game, tidur. Bukan sekat tu saja. Hidup ini mesti ada satu perjuangan yang bukan pekerjaan. Hidup berjuang, mati berbaloi. Hidup berjuang, mati berbaloi. Maksudnya berbaloilah kehidupan kita ni. Hidup berjuang, mati berbaloi. Jika kita diizinkannya tua, sempat tua, kita ada cerita. Ingat betul-betul golongan muda. Hidup berjuang, mati berbaloi. Jika diizinkannya tua, sempat tua, kita ada cerita. Maksudnya sekiranya kita sempat tua, sempat tua, sempat ada cucu, sempat ada anak cucu, kita ada cerita. So, golongan-golongan muda boleh mengambil iktibar apa yang kita pernah buat dulu, menjadi satu rujukan, menjadi satu payung untuk mereka mengikuti perjuangan. Tetapi mungkin perjuangan yang lain, sebab dalam generasi kita ni berubah. Mungkin zaman sekarang tak nampak perjuangan mereka, tetapi satu hari nanti lepas kita mati, ada isu yang mereka akan bangkit dan memperjuangkan. Kita tak tahu. Perjuangan ni mengikut isu, dan perjuangan itu mengikut generasi. Kita tak tahu. Tetapi semangat perjuangan tu mesti tetap subuh. Sebab orang Melayu ni, dia memang pejuang. Orang Melayu ni sebenarnya. Kalau kena bacalah sejarah-sejarah Melayu. Melayu ni sebenarnya seorang yang berjuang. Daripada dulu. Kita ada banyak sejarah-sejarah pejuang kita. Datuk Bahaman, Mat Kilau. Mat Kilau tu sampai tua. Sampai mati. Baru orang sedar dia siapa. Mat Kilau. Duduk dalam hutan, berjuang. Okeylah. Tak ada orang sayang dia pun. Waktu dia hidup tak ada orang sayang dia pun. Kalau orang sayang dia, kenapa duduk dalam hutan? Kenapa Mat Kilau duduk hutan? Kenapa dah tua baru jumpa? Tak ada pula kerajaan Tanah Melayu dulu cari dia, bagi dia datuk pun. Betul, Mat Kilau tu. Tapi bila dia dah mati, baru orang angkat dia. Jadi menjadi pejuang ni tak semestinya kau disayangi. Tetapi hasil apa yang kau perjuangkan tu akan diceritakan pada golongan yang lebih muda. Jadi kepada untuk kawan-kawan Ustaz Abid Liu dan juga Abid Liu, Landu Zawi ingin mengucapkan selamat berjuang. Selamat berjuang. Jangan risau dengan apa-apa tekanan, atau mungkin lebih perbaiki sedikit sistem perjuangan tu, sebab sistem ni perlu ada dalam setiap perjuangan. Dia kena bertindak bijak. Dia sebagai contohnya, kalau tak boleh masuk Sabah, ni sebagai contoh, kalau tak boleh masuk Sabah, tak boleh masuk Sarawak, ada isu perundangan dan sebagainya,
Ambil saja orang sana. Ya. Transferkan duit kat dia, biar dia tolong. Boleh. Sama macam Brotherhood, gua dekat sini. Rando dekat sekarang ni kat Puncak Alam. Brotherhood ada dekat Sarawak pun ada. Brotherhood ada dekat Sabah pun ada satu unit kecil. Ada satu juga dekat Johor. Selatan Malaysia, Langkawi pun ada. Mana-mana negeri semua insya-Allah ada unit Brotherhood. Kalau gua tak boleh pergi sana, gua transferkan duit atau gua hantar kita hantar. Tak semestinya kita perlu berada di sana. Kan? Tetapi kita support dia orang. Sebab Big Liu ni gua nampak dia macam seorang-seorang. Dia ada satu team, tetapi team tu follow Big Liu. Dia tidak ada, dia macam dia solo kan. Dia leader. Dia ada tim yang besar, tetapi tim ni follow dia seorang. So dia ke mana, dia pergerakan dia macam tu. Tak tahulah ni sistem dia, gua tak boleh nak komen kan. Tetapi macam Brotherhood ni kita ada di seluruh Malaysia. Kalau belah Kelantan ke nak perlukan ke, belah Sabah Sarawak nak perlukan ni, dan kita hantar barang, kita hantar kan, apa keperluan kan, kita hantar duit kalau mereka perlu kan, untuk laksanakan perbaikan jalan ni. Maksudnya tak semestinya kita perlu berada di sana. So kalau macam lokasi bajau laut tu kalau lokasi bajau laut tu diorang dah masuk Islam, tak semestinya kalau tidak mendapat izin untuk membantu, tak mendapat izin untuk membuat sekolah dan sebagainya, mungkin dia boleh meneruskan dengan cara yang lain kan. Bank in duit kepada satu yayasan kat sana, buat satu yayasan kat sana, cari seorang kepala kat sana untuk menjaga projek kat sana dan sebagainya. Tak semestinya dia perlu berada di sana sampai sekolah tu siap. Betul tak? Kan? So boleh cari jalan lain dan tidak perlu mudah mengaku kalah terhadap atas apa saja alasan ataupun tekanan yang diberikan kepada perjuangan Big Liu ni. Dan kita juga sebenarnya gua menyeru supaya menyokong Big Liu dan usaha-usaha dia ni, sebab itu satu usaha yang baik kan. Tetapi kena berhati-hati. Dalam apa-apa perjuangan macam Brotherhood pun perlu berhati-hati, sebab kita akan bermain dengan sistem. Sistem ini milik jabatan. Dalam jabatan bukan semua orang baik. Okey? Semua ada kepentingan masing-masing. Okey? Yang baik tu baguslah, teruskanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Vitamin C untuk elak COVID. Okay, so anggaplah ni sebagai satu nasihat daripada kawan kepada kawan. Sebab macam gua cakap tadi, macam gua cakap dulu, Big Liu mungkin tidak memahami isu ni sebab dia seorang berbangsa Chinese kan. Dia asal dia Cina, dia bukan Melayu. So gua ulang sekali lagi ya, walaupun pernah mendapat kecaman yang gua cakap Big Liu ni tak faham orang Melayu. Tapi gua beritahu sekali lagi sebab niat gua baik. Dia tidak menyelami ya. Dengan kelompok Melayu ni ada yang berhasad dengki. Dengan orang Cina tolong-tolonglah kan. Betul. Mungkin dia tak faham. Melayu ni ada perasaan hasad dengki dia tu lebih sikit. Ni terpulang pada korang nak setuju ke tak setuju. Tapi selama gua fight pasal jalan raya ni, yang hentam gua orang Melayu lah. Bangsa Cina support Brotherhood. Bangsa India support Brotherhood. Brother Prakash. Yo, Brother Prakash. Prakash yang tu. Yang nak tumbuk si siapa? Long Tiger pun baru inbox gua. Kan? Gua cakap, Brother Prakash, apa yang lu buat baik, gua support. Jangan buat jenayah, buat benda baik. Okey, Brother Prakash. Okay, salam sikit dengan Long Tiger. So korang pun hati-hatilah. Okay. Betul, sebab Big Liu tu dia bukan darah Melayu kan? So mungkin dia tak faham perasaan hasad dengki, perasaan cemburu kan? Ini semua banyak dalam golongan Melayu. Banyak. Sebab itulah gua nasihatkan, sekali kau dah ketuk pintu jabatan,
potong yang bahagian tengah ni. Potong bahagian tengah. Terus deal dengan peringkat paling top. Senang. InsyaAllah urusan akan lebih dipermudahkan. Okey, ada sebang soalan? Waalaikumsalam. Okey, soalan gua cuba bacalah. Ashraf Aiman, kenapa China maju dalam perniagaan diorang? Sebab China saling support. Tu dah jawapan dah tu. Sebab China ni saling support. Diorang ada persatuan. Orang China ni banyak persatuan. Persatuan diorang ni tak semestinya NGO saja. Alhamdulillah. Diorang kalau ada persatuan keturunan banyak. Contohnya keturunan. Contohnya nama Datuk dia Akiong. Dia buat satu persatuan keturunan Akiong. Dan persatuan ni diorang bersatu padu. Dan mereka support. Terutama dari segi injection of fiskal lah. Injection of modal. So tu bagusnya. Mana yang bagus, bangsa lain kita belajar. Bukan kita cakap semuanya Melayu teruk. Tak. Cuma yang tak baiknya tu, hasad dengki tu lebih tinggi. Kita kena mengaku. Siapa tak nak mengaku? Lantak engkau lah tak nak mengaku. Aku mengaku. Keburukan orang kata bangsa tu memang ada. Bangsa Cina pun ada juga keburukan orang. Ada. Bangsa Melayu pun ada keburukan kita. Yang mana keburukan tu kita cuba perbaikilah. Janganlah kita bawa sampai ke mampus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Idham Ruslan, cip komen sikit pasal PKP yang nak sambung. Sambung balik PKP ni Apa pendapat korang? Sambung balik PKP? Apa pendapat korang? PKP sambung balik. Gua akan cerita pasal PKP ni nanti. Malam ni gua nak cakap pasal isu yang korang minta pendapat gua pasal Abid Liu saja. Okay? InsyaAllah gua akan cerita pasal PKP tu esok. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, share, like. Kita salut semua usaha-usaha baik. Tak kisah siapa yang buat, orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India ke, orang Mat Saleh ke. Tak kisah. Mana usaha yang baik, kita kena salut. Dan mana usaha-usaha yang jahat, kita kena bagi fak. Okey? Mana usaha yang jahat, kita bagi fak. Okey? Tapi jangan benci orang. Jangan benci orang. Sesiapa pun kau jangan benci. Okay? Sebab dalam agama kita, tak boleh benci orang. Okey? Agama Islam tak suruh kita benci orang. Agama Islam suruh kita benci sikap orang yang buat tak baik. Tapi bila orang tu ubah sikap dia menjadi baik, itu alhamdulillah. Okey? Jangan benci orang, benci sikap dia saja. Okey? So semoga semua lebih clear dengan penjelasan gua malam ni. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.